A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam perbahasan Risalah Nawaqidul Islam, risalah pembatal keislaman ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan gugurnya akidah dan keimanan seorang Muslim, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan kita berada pada poin yang keempat, Ar-Rabi'u. Setelah kita menyebutkan pertama adalah syirik di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua adalah menjadikan perantaraan di antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan perantaraan itu tempat dia memohon sesuatu, memohon doa dan sebagainya, bertawakal, maka itu juga adalah kekufuran yang kedua. Perkara yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrikin ataupun berasa was-was dan syak pada kekufuran mereka, maka atau mensahihkan agama mereka, menyatakan agama mereka benar, maka juga telah kufur secara ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, Ar-Rabi'u, yang keempat, Man i'taqada أن غير هدي النبي أو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Empat, Man i'taqada, siapa yang beriktikad, siapa yang beriman, beriktikad, mempercayai secara iktikad dalam hatinya, anna ghaira, sesungguhnya selain daripada hadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmal, lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu siapa yang beriktikad di sana ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan lebih sempurna daripada hadiun Nabi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau anna hukma ghairahu ahsan, ataupun selain daripada hukum
selain daripada hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul ataupun Nabi SAW, itu lebih baik daripada hukumnya kallazi yufaddal, seumpama orang yang mengatakan ataupun melebihkan ataupun menyatakan bahawasanya hukum tawaghid, hukum taghut itu lebih bagus ataupun mendahulukan hukum taghut ke atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka hukumnya adalah kafir. At-tawaghid allazi yahkumuna bainan nas بموجب التقاليد والعادات التي يسمونها السلوم وكل حكم يناقض شرع الله فهو باطل. Apa yang dimaksudkan dengan tawaghid? Dulu kita ada sebut taghut. Perkara yang menafikan la ilaha illallah adalah taghut. Jamak dia, pluralnya adalah at-tawaghid. Maksudnya semua yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah itu dipanggil taghut. Semua yang bercanggah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dinamakan taghut. Jamaknya, pluralnya adalah at-tawaghid. Dan di sini dia kata at-tawaghid allazi yahkumuna bainan nas. At-tawaghid iaitu orang yang berhukum di antara manusia dengan hukum-hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Seumpama mendahulukan hukum adat, hukum taklid dan adat daripada hukum-hukum yang datang dengan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam batil. Wa kullu hukmin yunaqidu syar'illah, dan semua hukum yang bercanggah ataupun bertentangan dengan syariat Allah, maka dia adalah hukum yang batil. Wa min zalikal qawanin al mukhalafa li syar'illah, antaranya hukum hakam, hukum kanun, hukum undang-undang yang bercanggah dengan syariat Allah dan agama yang diutuskan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ahkamut taghutiyah jahiliyah, maka dia dipanggil hukum taghut jahiliyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Yuridun, mereka nak, yatahakamuna ila taghut, mereka nak mengambil hukum taghut untuk dijadikan hukuman ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan ia diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mengkufurinya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan setan nakkan supaya mereka ini sesat dengan kesesatan yang jauh. Surah An-Nisa. Kata Allah Azza wa Jalla lagi dalam Al-Quran, afa hukmal jahiliyyati yabghun, adakah kamu nak hukum jahiliyah? Adakah kamu nak mengambil hukum dan berhukum dengan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Al-Maidah. Faman faddalaha ala hukmillahi wa rasulihi, siapa yang mendahulukan ke atas hukum Allah dan hukum Rasulnya, ataupun menyamakan hukum yang tidak, atau hukum yang bercanggah dengan Quran Sunnah, dia menyamakan dengan hukum Quran dengan Sunnah, أو سوغ الحكم بها ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله فإنه كافر بالضرورة, maka perkara ini boleh membatalkan keislaman dan menjatuhkan keimanan seorang Muslim. Wal hadyu, dan petunjuk hadyu, bila sebut hadyu, hadyun Nabi, petunjuk Nabi, dia kata maknahu as-siratu wat-tariqah. Al-hadyu, petunjuk itu maksudnya as-sirah wat-tariqah. Sirah, perjalanan hidup Nabi, wat-tariqah, jalannya. Wallazina yaquluna inna hadya ghairar rasul akmal min hadyih. Seumpama dia kata petunjuk selain petunjuk Rasul adalah lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Maka ini murtad. Maka akan menyebabkan dia terkeluar
dan bercanggah dengan syahadah yang diucapkan anna Muhammadan Rasulullah. Kerana syahadah Muhammadan Rasulullah itu mengandungi tuntutan supaya kita ini beriman bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa anna ma jaa bihi min indillah wa annahu Rasulullah sallallahu ila jami'in nas, dan dia datang daripada sisi Allah dan diperintahkan Rasul untuk menyampaikan keseluruhannya kepada manusia. Wa annahu akmalun nas hadiyan, dan adalah Nabi SAW itu adalah orang yang paling sempurna petunjuknya. Allah Ta'ala firman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka, tak beriman kamu hatta yuhakkimuka, sehingga kamu berhukum fima syajara bainahum, dengan perkara yang telah kamu perselisihkan di antaranya, summa la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian kamu tidak ada di dalam hati jantung kamu itu haraj, rasa tak suka, mimma qadait, dengan apa yang telah diperintahkan, ditetapkan hukumnya oleh Nabi, wa yusallimu taslima, dan hendaklah wa yusallimu taslima, surah An-Nisa. Baik, ayat ni la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, berlaku perselisihan, berlaku pertentangan di antara kamu, berlaku suatu perselisihan di antara manusia. Maka ayat ni kata la yu'minun, kamu tak beriman sehingga kamu menjadikan yuhakimuka, sehingga kamu menjadikan engkau wahai Muhammad, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad pemutus di antara apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya, kalaulah ayat-ayat ni menceritakan kalau sekiranya berlaku perselisihan di antara manusia, kemudian sepatutnya dia mengambil Nabi SAW menjadi hakim, qadi, kemudian dia ambil orang lain, dia tak mau dengan hukum Nabi. Setelah Nabi menjatuhkan hukuman, setelah Nabi memutuskan di antara dua pihak yang berselisih tadi tu, hendaklah la yajidu, hendaklah mereka itu tidak ada di dalam hati mereka itu harajan mimma qadait. Satu, hendaklah dia mengambil Nabi sebagai penghukum dalam perkara yang diperselisihkan. Dua, hendaklah hukuman yang Nabi jatuhkan itu dia mesti redha. Tidak ada di dalam hatinya harajan, rasa berat, rasa tak mau terima hukum yang telah Nabi tetapkan. Dua, mesti. Dan wa yusallimu taslima, dan apa yang perlu dibuat, dia hendaklah menerimanya. Wa yusallimu taslima, hendaklah menjunjungnya atas kepala apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara asas yang bertitik tolak daripada syahadah Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Apa maksud Muhammad Rasulullah? Muhammad itu pesuruh Allah, tak lengkap. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tak ada yang diikuti dengan benar melainkan mesti mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam ikutan ni tak ada ikut orang lain, mesti mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas asas itu dan juga ayat-ayat yang kita bacakan, semua ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, hendaklah kamu berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kamu berpetunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhir zaman akan datang kaum yang tidak mahu berhukum dengan hukum Nabi. Akhir zaman akan muncul kaum-kaum yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul orang yang melihat bahawasanya selain petunjuk ataupun di sana adanya petunjuk yang lebih bagus daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada zaman sekarang, mungkin orang kata pada zaman sekarang jangan duk ikut sangat sunnah. Pada zaman sekarang kita tak perlulah tengok hadis-hadis Nabi lagi dah. Sebabnya pada zaman sekarang ni zaman moden,
Nabi SAW pada zamannya tidak ada benda-benda macam ni. Maka petunjuk yang sepatutnya kita ikut pada waktu sekarang adalah petunjuk-petunjuk moden yang ada pada zaman sekarang, dan tak perlu lagi kita mengikut sunnah Nabi, dan tak perlu lagi kita tengok kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hukumnya murtad, hukumnya kafir, keluar daripada agama Islam. Kerana hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukum sehingga hari kiamat, kekal sehingga hari kiamat. Maka barang siapa yang mendakwa ataupun mempercayai di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia murtad, kafir. Sesiapa yang nak mengambil hukum selain daripada hukum Allah dan Rasulnya, dan dia mendahulukan dan dia beriktikad bahawa hukum selain Allah dan Rasulnya itu lebih baik pada zaman sekarang, lebih sesuai pada zaman sekarang, maka orang yang seumpama ini terbatal keislaman, terbatal keimanan, dan murtad, jatuh kafir di sisi para ulama ahli sunnati wal jamaah. So benda ini adalah benda asas. Benda ini adalah benda asas. Kadang-kadang perkara ini perlu kita fahami dengan jelas. Bukan hanya semata-mata kita kata kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam tindakan kita seolah-olah menunjukkan kita tidak mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang dia kata bahawasanya kita tak kata petunjuk selain Nabi adalah petunjuk yang terbaik. Kita tetap mengatakan bahawa mesti petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik. Tapi di dalam pengamalan, di dalam kehidupan harian, dia tidak sedar bahawasanya dengan tindakan dia dan percakapan dia seolah-olah menunjukkan bahawasanya petunjuk Nabi itu low class. Tindakan dan perkataan yang keluar daripada mulut dia dan tindakan yang dibuat dalam kehidupan harian dia melambangkan ataupun menunjukkan bahawasanya di sana adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum bila kita sebut dalam bab syirik dan sebagainya, macam kita katalah, zaman sekarang mana ada orang syirik dah. Zaman sekarang mana ada orang sembah patung. Zaman sekarang mana ada orang sujud di hadapan patung. So sebenarnya syirik pada zaman sekarang tak wujud lagi dah. Maka dia pun pergi ambil hadis-hadis Nabi yang dia kata bahawasanya tidak ada lagi kekufuran setelah Fathu Makkah, atau tak ada lagi kekufuran setelah Nabi SAW wafat. Maka semua ini adalah cacat khalal dalam pemikiran dan kefahaman agama. Maka dia seolah-olahnya menyatakan bahawasanya pada zaman setelah daripada Nabi wafat, disebut dalam hadis tidak akan ada lagi kekufuran. Dia faham bahawasanya tak akan jadi lagi orang syirikkan Tuhan, dan tak akan ada lagi orang buat syirik atas muka bumi ini. Maka apa-apa saja tindakan yang orang buat dalam kehidupannya, seperti sujud kat kubur, tawaf dekat kubur, pergi minta kat mayat, maka dia menganggapnya itu tidak syirik. Maka ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan berikutnya, dalam kehidupan kita beragama, maka kita ada petunjuk yang perlu kita ikut. Dalam tauhid asyhadu la ilaha illallah, maka itu kita mentauhidkan di dalam keimanan kita dan dalam ibadat. Berikutnya Muhammadun Rasulullah ialah tauhid di dalam cara beribadat, tauhid di dalam cara beragama. Bagaimana tauhidnya itu? Maksudnya hanya yang kita ikut dalam beragama ini adalah cara dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seumpama dia kata la ilaha illallah tadi tu, dia kata dah tak ada lagi syirik yang berlaku, dan mana ada orang sujud dekat patung. Begitu juga kecacatan di dalam memahami Muhammadun Rasulullah. Maka dia kata
apa sahaja yang kita buat, kalau bendanya itu baik, walaupun Nabi tak ajar, maka boleh dibuat dan diutamakan daripada hadis Nabi. Nampak tu? Dia tak sedar bahawa perkataannya itu bercanggah dengan tauhid. Dia kata bahawasanya kita mesti menyayangi Rasulullah. Kita mesti ikut Nabi SAW. Banyakkan selawat kepada Nabi. Tapi dalam pengamalan buat bid'ah rata-rata. Buat bid'ah dengan pelbagai bentuk bid'ah. Dengan dakwaan bahawasanya bid'ah yang dibuat itu adalah benda baik. Dengan dakwaan bahawasanya bid'ah yang dibuat itu bukan sesuatu yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Nabi SAW berkata bahwasanya di sana ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Maka dia kata, oh, Nabi kata ada bid'ah yang baik. Maksudnya semua benda baik walau tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita boleh buat. Maka dengan dia beramal dan dia dengan cara faham yang cacat itu menyebabkan sunnah Nabi ditinggalkan, menyebabkan sunnah Nabi tidak lagi diamalkan, menyebabkan seolah-olahnya kita boleh bebas buat apa saja amalan agama asalkan benda itu baik, maka boleh dibuat atas nama bid'ah hasanah. Sedangkan dia tidak sedar bahawasanya tindakan seumpama itu seolah-olahnya menyatakan bahawasanya di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni telah berlaku pada zaman Imam Malik rahimahullah. Benda ni telah berlaku pada zaman imam-imam kita sebelum. Setelah saja kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama hadis yang disebut di dalam Ad-Darimi dan sebagainya, apabila berlaku di Kufah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mana mereka pergi ke masjid, maka mereka nampak hilaquz zikr. Mereka nampak kumpulan-kumpulan zikir dengan ada tekong-tekongnya. Dan tekong-tekong zikir ini berkata bahawasanya tahlil satu kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dia kata tahmid satu kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tekong ni pula lepas tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, korang buat apa ni? Pinggan mangkuk Nabi belum pecah lagi, belum lusuh lagi pakaian Nabi. Nabi baru wafat, kamu dah buka pintu bid'ah yang macam ni. Wahai Aba Abdurrahman, ketuanya pula cakap. Wahai ketua mzikir tu cakap, wahai Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Kami buat benda ni semuanya bukan benda baik. Kami bukan nakkan apa-apa, melainkan kami nakkan kebaikan. Dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud rahimahullah, sahabat Nabi yang mulia ni radhiyallahu anhu. Maka wa kam dan berapa ramai muridin lil khairi, berapa ramai yang orang nakkan kebaikan tetapi salah caranya, maka tak di-approvekan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Sedangkan mereka bukan nyanyi dangdut, mereka bukan menyanyi karaoke, mereka berzikir dengan cara beramai-ramai dalam bentuk kumpulan dengan satu tekon, dengan satu suara. Maka itu telah dilawan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya dan berikutnya orang lagi buat bid'ah, orang buat lagi bid'ah. Kemudian mereka kata bahawasanya bid'ah yang kita buat ni semua benda baik, apa masalahnya? Sedangkan asasnya telah ada. Pada zaman Imam Malik rahimahullah, ada orang yang nak memulakan ihramnya di Masjid Nabi. Pada zaman Imam Malik rahimahullah, ada orang dia nak start ihram untuk haji atau umrah inda qabr, di sisi kubur Nabi. Maksudnya nak start ihram tu daripada Masjid Nabawi.
Sedangkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Bir Ali. Maka ada Zulhulaifah. Maka daripada Zulhulaifah kita start dengan ihram. Kawan ni tadi dia kata bahawa dia nak start ihram dekat masjid inda qabr, di sisi kubur Nabi SAW. Maka apabila dia kata demikian, Imam Malik menentang. Imam Malik kata, tak boleh. Nabi SAW tidak buat begitu. Walaupun daripada masjid Nabi, tak. Nabi start ihram Zulhulaifah. Dan tidak menambahkan jarak. Ataupun bila Mamat ni tadi kata kepada Imam Malik, bila Imam Malik kata kepada dia, aku bimbang kamu buat fitnah ataupun kamu akan ditipu fitnah. Maka dia pun kata, fitnah apa wahai Imam? Aku bukan buat apa-apa, aku tambah jarak je. Tambah jarak saja daripada Zulhulaifah. Atau aku nak tambah lebih sikit, maksud bermula daripada Masjid Nabawi. Maka itu problem. Maka Imam Malik rahimahullah menentangnya dan membacakan ayat Allah, falyahzaril lazina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang menentang perintah Nabi ni akan dikenakan fitnah atas mereka. Maka ini yang disebut oleh Imam Malik menentang atas rasa bahawasanya orang ni tadi dia kata, aku tambah jarak saja. Maka kata Imam Malik, fitnah apa yang lagi besar daripada kamu pergi menambah jarak, yang mana bila kamu tambah jarak itu seolah-olahnya kamu kata bahawasanya petunjuk Nabi tak lengkap sehingga kamu datang untuk melengkapkan petunjuk Nabi itu. Maksudnya kau nak kata bahawasanya awak petunjuk Nabi tak cukup kah? Tak cukup bagus kah? Sehingga kamu nak pergi buat baru dan pergi menokok tambah dalam agama dengan dakwaan untuk lebih-lebih dalam ibadat. Bermaksud kamu kata bahawasanya petunjuk Nabi tak berapa nak lengkap. So ini hati-hati. Hati-hati. Kerana dibimbangi kadang-kadang tindakan kita buat sesuatu, walaupun kita tak kata, tetapi tindakan itu seolah-olahnya mempamerkan bahawasanya di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Apa salahnya kan tuan guru kita buat? Apa salahnya kan ulama buat? Kan ulama buat? Seolah-olahnya petunjuk ulama itu adalah lebih bagus daripada petunjuk Nabi. Maka hati-hati dengan perkara ini. Kalau sekiranya dia beriktikad bahawasanya petunjuk itu memang lagi bagus daripada petunjuk Nabi, maka murtad. Kalau dia tak beriktikad demikian, yang dia maksudkan bahawasanya benda baik dan tak ada maksud untuk menyatakan ianya lebih baik daripada petunjuk Nabi, maka dia bid'ah. Dia masuk dalam perkara bid'ah dalam agama yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So benda ni clear sepatutnya. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang memahami ataupun yang mengucap La ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, maka perkara yang keempat ini perlu jelas. Dan jangan bila kita baca setiap benda, jangan kita baca perkara yang membatalkan keislaman ni, yang digariskan, yang dilistkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab ni, jangan kita baca. Bila kita baca, kita tak rasa kena kat diri kita. Itu problem berikutnya. Sehingga apabila kita baca perkara pertama yang membatalkan keislaman adalah syirik di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia tak rasa diri dia. Dia rasa bahawa ni lah dia. Ni pokok kapi ni. Pokok kapi ni. Agama tu, agama ni, agama ni. Dia pun ni lah yang syirik. Dia tak rasa kena kat diri dia. Dan dia tak rasa peringatan tu kat dia. Maka sebab itu dia baca syirik banyak. Dan dia baca bab syirik, dia baca ayat syirik, tapi dia tak faham. Sebab dia rasa bahawa ayat syirik tu tak kena kat dia. Ayat syirik ni nak ceritakan orang yang syirik lah, orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang. Maka dia tak rasa bahawasanya ayat itu bagi peringatan kat diri sendiri. Maka dia rasa syirik tu tak kena kat dia. Dia baca pula yang kedua, siapa yang menjadikan perantaraan antara dia dengan Allah dan berdoa mohon kepadanya seumpama memohon syafaat dan bertawakal kepadanya, maka dia kufur secara ijma'. Itu tak kena kat kita. Itu kena kepada orang yang ni lah, menjadikan Jesus, menjadikan Isa anak Tuhan. Apa-apa itulah. Menjadikan Isa anak Tuhan. Dia tak rasa bahawasanya
Kalau orang pergi ambil orang mayat tuan guru mati dalam kubur dan dia pergi buat benda yang sama, tidak akan benda tu sama dan terkena pada diri sendiri. Dia baca pula perkara yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik ataupun syak pada kekufuran mereka atau menyatakan agama mereka itu adalah agama yang betul, sahih, kafir. Memanglah ini tak kena kat kita. Dalam tindakan dia kata, kita tak boleh lah kata agama lain tu sesat. Kemungkinan ada Nabi yang diutuskan. Kita tak boleh lah kata Buddha tu agama sesat. Kemungkinan Buddha Nabi. Tak boleh kata agama Hindu sesat. Kemungkinan ada Nabi Hindu. Maka dia tak rasa bahawasanya ayat tu kena kat dia, dan dia tak rasa bahawa list yang dilistkan oleh para ulama tu kena kat dia. Yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadi nabi, siapa yang beriktikad di sana ada petunjuk yang lebih bagus dan lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun berhukum dengan selain daripada hukum Nabi, dan dia rasa bahawa hukum selain Nabi itu lebih bagus dan dia mendahulukan hukum taghut ke atas hukum Nabi SAW, maka dia kafir. Ini tak kena kat kita, ini kena kat pokok tu lah, kena kat pokok tu lah. Ini dah kita kata bahawa petunjuk Nabi betul, tapi dalam peramalan bid'ah penuh belambak, sunnah langsung tak buat. Dalam bab ni penuh bid'ah, 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 dalam bab ni penuh bid'ah. Sebab dia rasa bahawasanya dia ikut petunjuk Nabi, dan dia tak pernah kata bahawasanya petunjuk Nabi itu tak bagus, dan dia tak pernah kata bahawasanya di sana ada petunjuk lain yang lebih bagus. Tapi dalam tindakan seolah-olah nak kata Nabi ni tak lengkap syariatnya, sehingga kita perlu datang untuk buat syariat baru ataupun menokok tambah syariat, sehingga nak bagi tahu bahawasanya syariat benda yang kita buat tu lebih sempurna daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benda-benda ni problemnya apabila kita tidak merasakan ia kena kat diri kita. Seumpama membaca Al-Quran, seumpama dia membaca Al-Quran, kemudian bila dia baca Quran, ayat itu bercakap tentang Yahudi dan Kristian, maka bila dia ayat itu bercakap tentang Yahudi dan Kristian, dia tak rasa ayat tu kena kat diri dia. Dia rasa ayat ni kat orang kafir lah, ayat ni untuk Yahudi, ayat ni untuk Kristian. Dia pun baca dalam salatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan orang yang sesat di Yahudi dan Kristian. Tapi dia tak pernah nak berfikir dan tadabbur kenapa Yahudi itu dimurkai Allah, dan dia tak pernah tadabbur kenapa Kristian itu sesat. Dia tak pernah berfikir kenapa Kristian ni sesat, dan dia tak pernah berfikir kenapa Yahudi itu maghdubi alaihim, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah atas mereka. Tak pernah fikir, sebab dia rasa ayat ni untuk Yahudi lah, bukan kita Muslim, dia untuk Yahudi. Sedangkan bila Allah kata al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu adalah Yahudi kerana mereka ini buat menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Mereka ni cerdik, tapi cerdik mereka tu menyebabkan memandai-mandai dalam agama, sehingga mereka buat benda yang tak pernah disuruh dan sebagainya. Si Kristian kenapa sesat? Itu Kristian dah sesat, kita Muslim, kita tidak sesat. Kenapa Kristian sesat? Kerana beramal tanpa ilmu, kerana buat ikut membabi buta, kerana buat amalan agama ikut orang, kerana menokok tambah agama, kerana merosakkan agama dengan mengurangkan agama. Itu dia tak rasa kena kat diri dia. Maka sebabnya dia rasa bahawa ayat itu untuk Yahudi dan Kristian, sedangkan ayat Allah Ta'ala bila diturunkan dan dibawa oleh Nabi SAW, peringatan kepada umat Nabi sendiri. Diceritakan umat-umat terdahulu untuk apa? Diceritakan umat-umat terdahulu untuk kita ambil iktibar. Jangan buat macam umat terdahulu. Tapi dah, ayat ini kena dekat umat dulu, bukan umat sekarang. Itulah problem umat sekarang. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah.
Bila lagi hati orang yang beriman nak khusyuk, tunduk kepada zikir Allah, iaitu kepada Al-Quran. Yang mereka ini jangan jadi, Al-Quran kata wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Jangan jadi macam umat yang diberikan kitab kepada mereka, iaitu umat sebelum. Fatala alaihimul amad. Berlalu masa yang panjang berada kitab pada tangan mereka. Pegang kitab Taurat, pegang kitab Injil, tapi faqasat qulubuhum. Ada kitab lama dekat tangan. Berlalu masa demi masa demi masa demi masa, kitab Allah itu tidak melembutkan hatinya. Maka Al-Quran kata fatala alaihimul amad. Berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Ayat itu Allah tuju kat siapa? Allah tuju kepada umat Islam lah. Jangan jadi macam umat terdahulu yang diberikan kitab kepada mereka. Walaupun kitab ada pada tangan mereka, berlalu masa yang panjang, kitab tersebut tidak menyebabkan mereka tunduk kepada Allah dan Rasul. Ada kitab tapi mereka ubah. Ada kitab tapi mereka tak mengikut. Ada Nabi tak mengikut petunjuk. Ada Nabi dibunuhnya, kemudian direka-reka amalan ibadat ikut suka hati. Maka fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Maka keraslah hati mereka. Maka banyaknya di kalangan mereka itu fasiqun. Banyaknya di kalangan mereka itu adalah orang fasik. Maka bila kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ni, iaitu Nawaqidul Islam, benda yang membatalkan keislaman pada dah yang keempat ni, 1, 2, 3, 4 ni, maka sepatutnya kita tadabbur. Apa yang disebutkan itu, diri kita ni apply ke tak dengan benda yang disebutkan tu? Adakah pernah dalam kehidupan kita, bila kita baca benda yang membatalkan keislaman ni, kita pernah berfikir tak, kita pernah buat ke tak benda-benda yang macam ni? Benda ni kata para ulama kufur, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Pernahkah kita berfikir, adakah kita pernah buat benda tu? Adakah dalam kehidupan kita pernah terlintas dengan benda yang seumpama itu, sehingga kita datang perasaan takut kepada Allah, takut-takut kita tergelincir dalam perkara kufur, takut-takut kita tergelincir dalam perkara bid'ah, takut-takut kita ini mendakwa cinta Allah dan Rasul, tetapi sebenarnya kita buat benda yang Allah marah. Benar tak kita pernah berfikir bahawasanya Nabi SAW ajarkan kepada kita banyak benda, dah kita buat ke belum? Maka jangan jadi seumpama orang yang datang sesudah daripada golongan sahabat yang mengikut nabinya, iaitu semua para nabi diutuskan bersama dengannya hawariyun wa ashab. Semua para nabi diutuskan dengan hawariyun dan ashab. Ada di kalangan nabi itu orang sekelilingnya dipanggil hawariyun dan ashab. Nabi SAW kita dipanggil sahabat lah. Nabi yang sebelum, Nabi Musa sampai dipanggil hawariyun. Apa kata hadis itu? Bahawasanya hawariyun wa ashab ini, maka mereka ini yakhuzuna bi sunnatihi, mengambil sunnah nabinya, wa yaqtaduna bi amrihi, ikut perintah nabinya. Kemudian dia kata apa? Summa ya'ti khulufun min ba'dihi, kemudian datang generasi setelah mereka. Maksudnya apa? Datang generasi setelah daripada hawariyun. Datang satu generasi yang bukan sahabat, lepas daripada sahabat, yaf'aluna ma la yu'marun, buat benda yang tak diperintahkan oleh nabinya, wa yaf'aluna ma la yu'marun, buat benda yang tak diperintahkan, wa yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka cakap benda yang mereka tak buat. Faman jahadahum, siapa yang memerangi mereka ini dengan hatinya, dengan tangannya, maka fahuwa mu'min, maka dia mu'min. Siapa yang tak mengingkari puak-puak ni tadi, maksudnya puak-puak yang datang setelah dari golongan sahabat ni tadi, yang tak ikut perintah nabinya dan tak mengikut sunnah nabinya, maka perlu kita perang. Dan sesiapa yang memerangi mereka walau dengan hati, tak mampu dengan tangan, dengan lidah, mesti ingkar dengan hati,
maka dia iman. Dan tak ada keimanan orang yang tak ingkar dalam hati walau sekecil benda orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-khamisu, qala Syekh rahimahullah, al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Al-khamis, yang kelima, perkara yang membatalkan akidah. Man abghadha, siapa yang benci, siapa yang tak suka, siapa yang marah. Man abghadha syai'an, siapa yang benci sikit benda. Mimma jaa bihi ar-rasul, dengan apa yang didatangkan dengannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau amila bihi, walau dia beramal dengan benda itu, faqad kafar, maka kufur. Perkara yang kelima adalah siapa yang tak suka sikit daripada sunnah Nabi, siapa yang tak suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi, walau dia beramal dengan benda tu. Walau dia beramal dengan benda tu. Maksudnya, benda tu dia buat, tapi dalam masa yang sama, dia buat dalam keadaan mungkin terpaksa, ataupun dia buat dalam keadaan nanti orang kata apa kalau aku tak buat. Dalam hati cukup benci dengan sunnah tu. Dalam hati cukup benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafara, maka orang yang seumpama ini juga kafir. Orang yang seumpama ini kafir. Maksudnya apa? Maksudnya dia benci dengan sunnah Nabi. Dia benci dengan apa yang Nabi bawa. Walaupun dalam kehidupan dia buat benda tu. Maka dia buat benda itu bukan kerana cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul adalah ibadat. Sesiapa yang tak mencintai Rasul, maka ini tidak Muslim namanya. Cinta Rasul ibadat. Maka dengan mencintai Rasul, dia buat apa yang Nabi suruh. Tiba-tiba dia buat sebab orang lain buat. Dia tak suka benda ni. Dia rasa kolot. Dia rasa apalah sunnah. Alah. Dia tak suka, tapi dia buat. Maka ini kufur. Maka dia bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu al-qitalu wa huwa kurhun lakum, dan benda itu kamu tidak menyukainya. Wal insanu yakrahul mautu bi tab'ih ويكره الجهاد لما فيه من مشقة ومخاطرة بالنفس ولكن إذا صح وقوي الإيمان بالله والإيمان بفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله صار المر الحلوا. Apabila disebutkan bahawasanya diwajibkan ke atas kamu berperang, jihad, sedangkan benda tu kamu tak suka. Dah tentu manusia ni tak suka. Nak mati siapa yang suka? Dah tentulah jihad ini susah. Dan buat apalah duk penat lelah nak pergi jihad. Tapi orang yang ada keimanan, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tahu bahawa di dalam jihad itu ada fadilat-fadilatnya. Maka benda yang al-mur, benda yang pahit pun menjadi hulwan, benda yang pahit pun menjadi manis. ولهذا الصادقون المجاهدون يخاطرون بأنفسهم لأنهم باعوها لله. Dan itu kalau kita lihat orang-orang yang benar, jujur, orang-orang yang bermujahadah atau mujahidin, orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dikata oleh Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli minal mu'minin, daripada orang-orang beriman, anfusahum, diri mereka, dengan harganya adalah syurga. Yuqatiluna fi sabilillahi, mereka itu berjihad, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, dan mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa. Jadi kadang-kadang orang yang melakukan sesuatu dengan keimanan dan dengan cinta kepada Rasul, dia akan mendatangkan halawah, kenikmatan,
terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukannya tanpa ada kecintaan kepada Rasul, tanpa ada keimanan kepada Allah dan Rasul, maka perkara itu menjadi sebaliknya. Benda itu menjadi sebaliknya. Bahawasanya perkara itu mencerminkan keimanan seseorang. Maka apabila seorang itu benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dia benci semua sunnah Nabi, dia tak suka, maka itu ada problem dan penyakit iman di dalam hatinya. Dan benda ini kalau sekiranya terjadi dan dia rasa di dalam hatinya dia benci kepada sunnah Nabi, maka apa lagi yang tinggal di dalam hatinya selain kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang yang beriman bila dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, maka dia mencintai Allah Azza wa Jalla dan dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka para nabi dan para rasul. Maka barang siapa yang membenci para nabi dan para rasul dan menyatakan bahawasanya para nabi dan para rasul ini kacau saja, sunnah mereka ni menyusahkan rakyat, menyusahkan kaum, menyusahkan manusia di akhir zaman terutamanya, maka orang yang seumpama ini tidak namanya Muslim dan tidak namanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qala Syekh rahimahullah, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul alaihi salatu wassalam aw sawabullah aw iqabihi kafar. Wad dalilu qawlu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. At-taubah. Man istahza'a, siapa yang memperolok-olokkan. Istahza'a, as-sukhriyah, siapa yang menghina, siapa yang mengolok-olokkan, menghina bisyai'in min dinir Rasul, sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au sawab Allah au iqabihi, ataupun berbuat main-main menghina sawab Allah, pahala yang Allah bagi, ataupun azab Allah, maka hukumnya adalah kafar, hukumnya adalah kufur. Dan dalilnya adalah firman Allah surah At-Taubah 65-66. Qul abillah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, adakah korang ni dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya main-main? Adakah korang ni memperolok-olokkan dan menghina Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tak ada keuzuran dah. Qad kafartum, kamu semua telah kufur dengan setelah keimanan, ba'da imanikum. Maka sesiapa ini lebih kurang yang tadi, iaitu tak suka, abghada, yakni istihza. Tadi tak suka, tapi istihza dia datang lagi dengan amal, dengan tindakan. Dia tak suka, kemudian dia olok-olok dan dia main-main. Benda tu istihzaan, maka istihza'in sukhriyah. Wal istihza' was sukhriyah tanawwa tadullu 'ala al-ihtiqar wal kiraha. Kerana benda ini menunjukkan penghinaan dan kebencian. Fa syai' al-mu'azzam mahallu lis-sana', sebab benda yang sepatutnya al-mu'azzam diagungkan itu, maka itu sepatutnya dipuji, wa tabjil wa ta'zim diagungkan, tetapi sebaliknya dihina dan sebaliknya dibuat main-main dan sebagainya, maka orang yang seumpama ini melakukan perkara yang kufur dan membatalkan keislamannya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, surah Al-An'am. Banyak lagi ayat yang lain. Wa laqad istuhzi'a, dan sesungguhnya telah dihina dan telah dimain-main dan telah diperolok-olokkan bi rusulin, dengan rasul-rasul min qablika, dengan rasul-rasul sebelum engkau. Maksudnya umat-umat yang terdahulu mereka mengutuk, mereka menghina, mereka menguluk-ulukkan, main-main dengan dan mempersendakan nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad.
Maka itu adalah suatu Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahawasanya Nabi SAW juga mengalami perkara yang sama sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya telah pun dilakukan dengan sedemikian rupa. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia jumpa dengan orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila dia balik kat setan-setan mereka ni, qalu inna ma'akum. Mereka pun kata tak apa, kami bersama engkau wahai setan-setan. Inna ma nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kami ini hanyalah nak menghinakan mereka saja. Maka ini hukum kalau sesiapa yang menghina Allah dan menghina Rasulnya, menghina ayat-ayat Allah dan menghina tanda-tanda Allah, menghina apa saja yang melibatkan agama, seumpama memain-mainkan Quran, seumpama memperolok-olokkan sunnah Rasul, seumpama mengejek-ngejek agama Islam, seumpama mengejek-ngejek hukum Allah dan hukum Rasul, maka hukumnya adalah kufur, jatuh keislaman dan murtad. Maka orang yang seumpama ini adalah perlu disuruh mereka ini bertaubat dan kembali, dan kalau sekiranya tidak, maka mereka itu kufur dan layak atau halal darah mereka ini. InsyaAllah kita akan sambung pada poin yang ke-7 dan berikutnya sehinggalah ke-10 daripada perkara yang membatalkan keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sehingga kita dapat membezakan antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan dengan kita membaca tulisan-tulisan para ulama kita ini akan lebih mendekatkan kita kepada kefahaman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan berdoa kepada Allah supaya kita ini dijauhkan daripada perkara yang boleh menyebabkan kita terjatuh dan tergelincir dan seterusnya menyebabkan kita murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, kerana ia suatu kerugian yang besar. Dan sepatutnya benda yang paling kita bimbang dan paling kita takut dalam kehidupan kita ini, kita takut kalau sekiranya kita melakukan benda syirik, dalam masa yang sama kita tidak sedar bahawasanya benda itu yang kita buat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbangi kita mati pula dalam keadaan yang menyalahi tauhid dan menyebabkan kita masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada kekufuran dan syirik dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang benar, ilmu yang boleh memberi kita kefahaman yang tepat dengan dalam perkara tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam iman dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.